Kita berjumpa lagi dalam masih lagi bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi, tetapi pada subtopik 1.2 iaitu kepentingan reka bentuk dan teknologi. 1.21 menyenaraikan kepentingan reka bentuk dan teknologi. Yang kedua, mengenal pasti peranan reka bentuk. Ketiga, menerangkan etika dalam reka bentuk. Dan 1.24 meneroka kejayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Okey, di akhir pembelajaran ini sepatutnya awak akan dapat menyenaraikan kepentingan reka bentuk dan teknologi, mengenal pasti peranan reka bentuk, menerangkan etika dalam reka bentuk dan meneroka kejayaan dalam bidang reka bentuk. Okey, topik pada kali ini agak mudah dan tidak mengambil masa yang lama. Jadi cikgu harap kamu semua dapat memberikan fokus yang sepenuhnya sepanjang kelas kita pada hari ini. Okey, kepentingan reka bentuk dan teknologi. Kenapa? Why? Kenapa? Mengapa? Kenapa dia penting? Sebab reka bentuk teknologi ni penting untuk kehidupan seharian kita. Kenapa? Kerana ia buat kehidupan kita lebih mudah dan selesa. Contohnya reka bentuk teknologi ni boleh buat mesin yang canggih, mesin buat mi, mesin nak buat roti, pen yang lebih canggih yang bila picit-picit je keluar ink, dah tak perlu lagi membazir masa nak pergi tambah refill, guna daun, cocok dekat dakwat. Betul? Okey. Itu kepada kepentingan reka bentuk dan teknologi. Surat 17, dekat dalam tu ada beri 6 senarai kepentingan reka bentuk dan teknologi. Yang pertama, reka bentuk teknologi ni dapat memupuk semangat nilai invensi, inovasi dan kreatif. Apa maksud invensi, maksud inovasi dan apa kreatif? Itu awak dah belajar di awal topik dahulu kan? Okey, kemudian menyumbang kepada perkembangan teknologi moden, membuka laluan kejayaan dan pekerjaan, memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian, memenuhi kehendak individual dan masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Okey, senarai kepentingan reka bentuk dan teknologi ini hanya ada 6 ini saja. Bila soalan tanya, apakah kepentingan reka bentuk dan teknologi? Awak tak boleh agak-agak. Dalam reka bentuk dan teknologi, awak tak boleh agak-agak. Hanya 6 pilihan jawapan yang awak boleh berikan berdasarkan markah yang ada. Okey, terdapat banyak kepentingan reka bentuk dan teknologi mengikut bidang pengguna dan sektor. Dalam slide yang awak nampak dekat depan tu, ada beberapa contoh sektor yang ada memberi kepentingan kepada Malaysia. Contohnya sektor industri. Bidang apa yang terlibat dalam industri? Mesin, pembinaan, penghilangan dan pelombongan, kemudian kejuruteraan, kesihatan dan keselamatan, maklumat dan komunikasi, kediaman, olahraga dan rekreasi, pengangkutan, sains dan gunaan dan juga ketenteraan. Seperti yang semua dah sedia maklum, reka bentuk ni bukan je memanfaat kepada pengguna semata-mata, malah menguntungkan pengeluar atau mereka yang menyediakannya. Yang penting ada rangkaian antara permintaan dengan pembuat. Maksudnya ada permintaan daripada pengguna dengan pembuat, reka bentuk akan jadi lebih canggih, murah dan mudah. Penggunaan teknologi akan semakin meningkat dan taraf kehidupan masyarakat menjadi semakin baik. Okey, peranan reka bentuk memberi perdagangan pada 3 kelompok, iaitu individu, masyarakat dan juga pengeluar negara. Dalam buku teks awak muka surat 19 pun dah bagi tahu dan nyatakan peranan reka bentuk dalam bentuk kepada individu ialah memberikan kebebasan memilih kepada pengguna, menjadikan pengguna lebih kreatif, pengguna sumber alam secara terhad dengan bijak dan optimum. Masyarakat pula melindungi dan memelihara etika sosial, menyokong, melindungi dan pelbagai etika, melahirkan nilai-nilai estetika dan akhir sekali pengeluar dan negara mengeluarkan produk berjenama negara, melindungi hak cipta rakyat, meningkatkan pendapatan negara dan sebagainya.
Okey, etika ialah nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan seseorang mereka bentuk supaya hasil ciptaan itu tidak memudaratkan dirinya dan pengguna. Okey, etika ada 5. Etika dalam reka bentuk ada 5, iaitu yang pertama, keaslian, mesti tidak meniru ataupun plagiat kerja orang lain. Yang kedua, jujur. Jujur dalam menentukan harga produk untuk mencari keuntungan. Jujur dalam apa saja dalam keputusan yang dibuat. Kemudian mesti bermanfaat. Yang ketiga, mesti bermanfaat, tak boleh buat suka-suka. Yang keempat, mesti mesra alam sekitar, dan akhir sekali, selamat digunakan. Tak bolehlah guna kaca. Kalau awak nak buat kerusi kaca yang mudah pecah, itu bahayalah, risiko dia kan. Okey, kena ikut etika yang betul dalam reka bentuk. Banyak cabang bidang kerjaya jika awak semua ada kemahiran dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Contohnya, awak nak boleh jadi arkitek sebab awak tahu merancang reka bentuk dan pelan pembangunan. Kemudian awak boleh jadi pereka bentuk automotif, awak boleh jadi pereka bentuk grafik, pereka bentuk fashion, pereka bentuk industri, pereka bentuk pengajaran, seni bina landscape, pereka bentuk produk, pereka bentuk perkhidmatan, pelbagai kerjaya yang ada tak terucap. Sebab awak tahu zaman sekarang ialah zaman reka bentuk dan teknologi. Semuanya direka dalam, walaupun secara abstrak atau konkret. Jadi tidak menjadi satu perkara yang sia-sia kalau semua awak tahu ataupun awak mahir dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Malah menjadi bonus kepada awak jika awak ada kemahiran dalam reka bentuk dan teknologi. Tetapi mesti berpandukan beberapa kriteria yang awak dah belajar sebelum ni lah. Awak guna elemen, awak guna prinsip, awak berpandukan kriteria 5 kriteria yang awak dah pelajari. Awak kena guna pakai semua. Jadi bila awak ada kemahiran tersebut, awak ada kemahiran yang baik dalam reka bentuk teknologi, ia akan memberi manfaat kepada awak sendiri dan juga orang sekeliling. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.